Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zahra Majrina binti M. Zamri, nombor metrik A173808, kursus Bioteknologi Tumbuhan. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan anatomi tumbuhan dalam tumbuhan ubatan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan maksud anatomi tumbuhan. Jadi, apakah maksud anatomi tumbuhan? Anatomi ialah kajian struktur, sistem, organ dan tisu sesuatu organisma. Berfungsi untuk menjelaskan secara terperinci mengenai sesuatu tumbuhan di bahagian luar dan dalam. Anatomi juga berkait rapat dengan morfologi, iaitu pengkelasan bahagian bunga, akar, daun, batang, biji, buah dan sebagainya. Anatomi sangat penting untuk membolehkan pengenalpastian fragmen bahan tumbuhan dan mengesahkan sekiranya sesuatu spesimen tumbuhan yang mempunyai rupa yang seakan-akan sama itu dari spesies yang sama atau berlainan. Seterusnya, kita teruskan dengan kepentingan anatomi dalam tumbuhan ubatan. Tumbuhan ubatan ialah tumbuhan yang digunakan untuk merawat penyakit secara tradisional. Ubatan tradisional ini telah wujud beratus tahun lagi dan diamalkan di serata dunia. Ubat-ubatan tradisional adalah lebih organik kerana tidak diproses sebagaimana ubat moden. Dipercayai lebih selamat untuk diambil kerana mempunyai ramuan yang asli dan tiada bahan sintetik. Kebiasaannya boleh didapati dengan harga yang rendah dan sangat mesra bajet. Kadang-kadang tumbuhan ubatan ini boleh didapati di mana-mana sahaja. Contoh-contoh tumbuhan ubatan. Yang pertama ialah pokok mertajam atau nama saintifiknya Erioglossum rubiginosum. Jarang sekali kita lihat pokok mertajam pada masa kini walaupun pokok ini tumbuh meliar di tepi-tepi jalan. Erioglossum rubiginosum boleh mencapai ketinggian antara 5 hingga 12 meter. Ia mempunyai daun pinat 4 hingga 6 pasang. Saiznya pula besar iaitu lebih kurang 5 cm dan mempunyai reramput halus serta peruratan pinat. Bunganya berwarna putih, bentuknya bulat dan berpetal 4. Buahnya kecil, berwarna kuning semasa muda dan bertukar menjadi merah dan kundang gelap bila matang. Pokok ini berbuah sebanyak 2 tahun sekali dan mempunyai rasa yang sedikit gelap dan manis. Kebiasaannya dijadikan jus minuman atau jam campuran. Namun begitu, populasinya semakin berkurang dan rata-rata generasi kini tidak mengenali pokok ini. Kegunaannya untuk bahagian daun, kebiasaannya diramas-ramas menggunakan tangan sehingga lumat dan dijeram pada dahi. Daunnya yang mempunyai sifat penyejukan akan melegakan demam atau sakit kepala. Selain itu, daunnya juga boleh direbus untuk diminum dan akan meningkatkan sistem imunisasi badan. Seterusnya, bahagian akar pula diasah dan digunakan untuk rawatan kayap atau bisul. Sifat akarnya sangat menyejukkan, buahnya pula mempunyai antioksidan dan vitamin C yang tinggi dan mampu mengekalkan awet muda. Sebuah kajian mengenai daun pokok mertajam juga dilakukan bagi menentukan farmakologikal, iaitu aktiviti cytotoksik dan antimikrobial bagi daun Erioglossum rubiginosum. Terdapat juga kajian yang membuktikan bahawa pokok mertajam mempunyai antioksidan yang tinggi dan central nervous system depressant yang mampu merawat anxiety dan insomnia. Seterusnya, tumbuhan ubatan yang banyak dikomersialkan ialah daun pokok kaduk. Pokok kaduk atau nama saintifiknya Piper sarmentosum merupakan jenis herba yang menjalar dan boleh mencapai sehingga 10 meter panjang. Tumbuhan ini mempunyai rasa yang kurang pedas, daunnya ringkas, berselang dan berbentuk seperti hati. Permukaan daun muda seperti belilin, bunganya pula kecil dan berwarna putih, buahnya pula kecil berwarna hitam, kering dan bahagian hujungnya agak bulat.
Daunnya menyerupai pokok sirih tetapi berbeza dengan pokok sirih. Ia bukannya pokok memanjat tetapi tumbuh di atas tanah. Ia juga merupakan sejenis sayuran tempatan yang mudah ditemui di Asia Tenggara. Kegunaan daun kado ialah dalam ubat-ubatan tradisional di Asia. Analisis kimia menunjukkan bahawa daunnya mengandungi naringenin antioksidan, justru dapat mengekalkan awet muda. Amides dari buahnya telah terbukti mempunyai anti batuk kering dan anti plasmodial. Tumbuhan ini juga berfungsi untuk membantu penghadaman dan merawat demam. Ia juga berfungsi sebagai pembuang kahak di mana buahnya membantu dalam menghalang lendir dan bahan lain dalam saluran pernafasan. Akarnya pula mempunyai pelbagai kegunaan iaitu untuk rawatan sakit gigi, batuk, asma dan radang selaput serta dermatitis kulat pada kaki. Daun kaduk banyak dikomersialkan menjadi snack makanan seperti keripik dan miang kam. Miang kam ialah sejenis makanan yang berasal dari Thailand dan banyak dikomersialkan di Perlis. Seterusnya, kacik Fatima merupakan sejenis herba renek dengan rhizomnya yang menjalar. Daunnya yang keluar sedikit lurus dan berwarna hijau tua, manakala di tempat teduh, tepi daunnya berwarna hijau muda. Tangkai daun agak pendek dan berbentuk sedikit lepir manakala batangnya pula tumbuh tegak, berwarna perang dan mempunyai bekas daun atau parut yang nampak dengan jelas. Parut tersebut mampu mengeluarkan akar dan akar boleh kelihatan menunjuk keluar dari parut yang lama. Ia hidup subur di tempat yang teduh dan agak lambat membesar. Kacik Fatima digunakan secara tradisi oleh kebanyakan wanita Melayu semasa melahirkan anak dan ia boleh membantu memudahkan proses kelahiran dan juga dijadikan sebagai ubat selepas bersalin. Ia juga membantu saluran kelahiran dan mampu memulih semula kekuatan tubuh, mengawal kitaran haid dan mengelakkan sakit serta mengurangkan gejala menopause. Caranya ialah dengan merebus keseluruhan pokok dan mengambil perahan air tersebut sebagai minuman. Terdapat satu kajian saintifik yang mendapati bahawa ciri-ciri perubatan dan aktiviti biologinya adalah disebabkan oleh kehadiran phytoestrogen secara semula jadi dalam tumbuhan ini. Kesimpulannya, anatomi tumbuhan memainkan peranan yang sangat besar dalam aplikasi tumbuhan ubatan di serata dunia. Permintaan terhadap produk berasaskan herba di peringkat global dilihat semakin bertambah. Dan industri pengeluaran produk berasaskan herba juga bak cendawan tumbuh selepas hujan. Dengan adanya kelebihan Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian sumber genetik, semua pengetahuan dan sumber tumbuhan ubatan ini harus dipelihara dan dimanfaatkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.